Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa manjat syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama pada pagi ini. Terima kasih banyak kepada rakan-rakan dan sahabat yang sudi menunggu untuk bersama dalam program Cup of the Day bersama dengan Tok dari Kota Baru. Hari ini sudah pun 20 hari bulan September. 20 September hari ini. Hari Selasa. Selasa day 20 September. Sungguh cepat masa berlalu. Cici, Assalamualaikum Cici. Apa khabar? Darah. Apanya? Hari ni kena ambil darah. Mungkin saya minta air kosong ni. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Ni duduk sini, sebelah sini. Ni. Pagi-pagi kena entertain dia dulu. Cup of the Day hari ini, Kota Baru, cuaca baik. Di sini. Cuaca bagus. Di samping tu. Bakar dulu, okey. Satu kedua. Tapi tak nak pala. Tak nak pala, okey. Pala tak nak, roti. Cucu makan roti. Cup of the Day hari ini. Kita teruskan. Mana biasa, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT. Dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama dan kita sudah pun mengerjakan solat sunat duha. Alhamdulillah. Alhamdulillah awal-awal lagi. Sebab kadang-kadang masa ni sibuk sama. Cici ketawa. Ya, Cici. Terima kasih. Kamu, terima kasih. Assalamualaikum, Ji. Dan kawan-kawan, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, Nur. Assalamualaikum. Moga kita semua dipermudahkan segala urusan. Amin. Dilancarkan rezeki. InsyaAllah. Amin. Terima kasih banyak. Cup of the Day hari ini. Apa Cup of the Day hari ini? Kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita keturunan Nabi bro. Nabi bro. Baik. Malulah nak mengaku keturunan Nabi. Kalau buat tak baik. Wah. Tak baik. Fikir-fikirkan. Ya. Kenapa? Nak apa? Nak roti? Nak roti lagi? Mana roti tadi? Dah naik dah. Mai. Pagi-pagi kena buat roti dia. Panas roti dia. Roti. Sekejap saya buat. Coklat dah nak habis lah. Bagi tahu Mama. Sikit dah tinggal. Tak banyak. Di sini, sebelah sini. Pagi buat roti dulu. Kena layan cucu dulu. Pada bangun awal, inilah jadinya. Kena buat kasih penuh nasi coklat dia ni. Allah. Jatuh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dah. Dah penuh dah. Sampai aku je. Nak hilangkan putih. Aduh. Habislah coklat ni. Tak boleh sakit perut pagi-pagi. Tak hilang. Kena tak air dah. Ada. Beli apa? Mama di mana? Mata apa skul kan? Datang ke skul. Cup of the Day hari ni. Tepi. Tak payah nak start ni. Ambil ni. Tok yang baik. Rana cik. Kena layan. Tutup roti. Tutup roti pula. Aduh. Tutup roti pula. Mana dia punya stopper? Yang tak ayah tu. Stopper mana? Tak ada. Tadi ada stopper satu. Dah tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tak pernah tak payah tutup. Terima kasih semua kerana sudi hadir. Terima kasih kita sembang-sembang pagi ini hari Selasa. Wah, semalam siapa puasa Isnin? Cici mesti puasa dia. Cici mesti puasa punya. Dia tak miss. Cici.
Ya, Ina, jemput sarapan baji. Silakan. Silakan. Hari ni tak puasa. Kita makan je. Makan. Atuk misali lah Haji kamu. Terima kasih. Moga kita semua sehat-sehat perkara-perkara yang tidak elok. Amin. Kita keturunan Nabi Adam. Atuk yang baik, Rohana. Terima kasih, Cik Na. Cik Na, apa khabar? Cik Na baik. Jemput sarapan pagi. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan semua. Kamu. Ya? Gini. Banyak lagi tu. Pegang. Pegang lah. Ada. Saya rapan nasi lemak dengan kopi. Wah, sedap. Nasi lemak kopi. Wah, nasi lemak kopi. Baik, sedap kamu. Alhamdulillah. Itulah rezeki kita sebenarnya. Kalau ada dalam bank ya, yang berupa properti, tanah ke apa, itu bukan rezeki lagi. Nanti kau meninggal, kau tinggal semua tu. Kereta besar, rumah besar, tanah banyak, harta banyak. Tapi yang kau makan itu rezeki kau. Ada dua je rezeki yang kita makan dan satu lagi yang kita sedekah. Yang lain belum tentu kita punya. Jangan cakap lebih lah. Nanti Datuk bagi tahu. Yang kau punya kau boleh mengaku walaupun kau ada ada title lah. Saya registration lah. Kau itu cakap itu dunia semua. Tapi hakikatnya hanya ada dua saja yang kau boleh mengaku milik kau. Pertama, apa yang kau makan. Yang kedua, apa yang kau sedekah. Yang lain tak ada. Yang lain cakap je lah. Saham-saham juta pun bagi orang. Bagi orang. Apa pun bagi orang. Tinggal semua. Tinggal. Tinggal. Kalau kat bank tu, duit kat bank pun bukan kita. Betul kita boleh pergi ambil. Betul. Betul kita boleh pergi ambil. Tapi selagi kita tidak bersedekah, bukan hak kita. Sebab kalau kita sedekah, baru dia jadi milik kita sampai bila-bila. Sedekah. The power of sedekah. Sampai bila-bila. Ya Wan. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam Wan. Dah breakfast belum? Hari ini tak puasa boleh breakfast. Woodland mendung gelap. Gelap. Kota Baru pun mendung sikit. Mendung sikit. Lebih kurang lah katanya. Katanya nak hujan ni. Nak hujan lebat. Katanya. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kau update kita hari ini. Ialah kita ni keturunan Nabi Adam. Tak malu ke mengaku kita ni keturunan Nabi Adam kalau kita buat benda-benda jahat? Sebab Nabi ni mana ada buat benda jahat? Nabi garanti syurga. Belum lagi tu, belum makan. Makan dulu. Makan. Nabi Adam AS ialah manusia yang pertama di atas muka bumi yang bergelar khalifah. Yang dimuliakan oleh Allah. Darjatnya menjadi Nabi yang pertama. Dia manusia pertama, Nabi yang pertama. Baginda diutuskan kepada anak cucunya agar menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Maka di antara mereka ada yang taat dan ada yang tidak taat. Yang tidak taat tu sedih. Sedih. The Last Kingdom. The Last Kingdom. The Last Kingdom. Lain macam The Last Kingdom. Kita keturunan Nabi Adam. Orang baik-baik. Habis tu ada yang jahat macam mana tu? Ada yang jahat macam mana tu? Ada yang jahat. Sedangkan Nabi Adam baik. Maknanya kita berturunan daripada benih yang baik. Benih yang baik. Benih yang baik. Dibuat daripada tanah. Himpun tanah. Tanah. Benih yang baik. Benih yang baik. Jadi, kenapa jadi jahat? Ini yang memalukan. Malu bro. Nak mengaku. Nak mengaku. Malu. Tapi kena mengaku. Kena percaya. Kena percaya Nabi Adam itu toki kita. Kita kena percaya, tak boleh tak percaya. Berarti kita orang baik-baik. Yang nak buat jahat tu, alasan je lah. Kita je lah yang tak baik. Kita yang buat tak baik, kita lah. Tapi kalau kita buat, itulah keturunan kita. Cantik. Cantik. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala mencipta bumi, langit dan malaikat, Allah telah mencipta pula sejenis makhluk yang akan menghuni dan mengisi bumi serta memeliharanya. Pertamanya Allah mencipta bumi, langit, malaikat, kemudian baru cipta Adam AS. Tenang is good. Viewer, terima kasih. Terima kasih. Just because top number one. Wow. Tenang is good. Terima kasih. Burung hantu. Assalamualaikum Tu Haji. Dari Mekah Al-Mukarramah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kiri salam kepada Baitullah. Kiri salam pada Baitullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolong pijak Safa dan Marwah. Safa tak boleh pijak dah. Marwah boleh pijak. Boleh pijak, boleh sentuh lagi. Tapi Safa tak boleh sentuh dah. Dah dilingkungi dengan kaca. Atuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenang is good. Burung hantu dari Mekah.
Burung hantu, Waalaikumsalam. Cici, terima kasih. Burung hantu, Waalaikumsalam. Cantik baju Tok Haji. Adidas. Bayern Munich, bro. Bayern Munich. The best team in German. Tengoklah siapa sekarang. Sani dengan Mane. Sani ke mana? Lewandowski dah tak ada. Lewandowski pergi Barcelona. Tewas. Oh, jangan main. Sekarang kita cari Bayern Munich. Wow, Bayern Munich. Cantik baju. Terima kasih. Tenang, let's go. Jam sekarang 3.37 pagi. Wah, burung hantu. Buat tahajud dekat dengan Kaabah. Menghadap dengan Kaabah paling dekat. Buat tahajud, bro. Allahu Akbar. Atuk rindu tahajud di Kaabah. Nak apa? Tak ni. Dia tak ni. Saya tak ni. Nak kecil ke? Buka seluar dia. Buka. Lipat tak ni. Tak ni tidur tu. Dia tak okey. Tunggu ayah. Okay. Burung hantu. Sekarang 3.37 pagi. 3.37 pagi. Buat tahajud, bro. 12 rakaat. Cantik. Salam kepada Baitullah. Jangan lupa. Daripada atuk. Tenang is hot. Tenang is cool lah. Ya tu. Cantik. Jangan tinggal tahajud semasa di Mekah dan di Madinah. Itulah yang paling berhebat. Yang paling. Paling lah. Yang paling burung hantu. Jangan tinggal tahajud di Mekah dan di Madinah. Jangan tinggal. Kalau pergi pukul 3, pukul 4 tu dah masuk masjid lah. Cantik sangat. Ya. Assalamualaikum semua ya. Assalamualaikum. Ya nak pergi sejid. Sejid. Assalamualaikum ya. Nak pergi sejid. Silakan sejid. Burung hantu. Waalaikumsalam hadir. Terima kasih burung hantu. Doakan kami juga dapat membuatkan umrah dan haji nanti. Ya, kamu minta burung hantu. Tolong doakan geng-geng atuk ni. Geng-geng anak cucu atuk ni. Supaya semua diangkat mendapat panggilan daripada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Inna hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Oi, hebat. Burung hantu, tolong panggil kami semua burung hantu. Nak menunaikan juga. Rindu sangat. Kena pergi selalu. Cantik. Thank you semua yang sudah hadir. Yang live atuk. Terima kasih Cici. Kerja kuat. Salam selamat pagi. Salam tuan. Selamat pagi. Morning Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Burung hantu baik tu insya-Allah saya sampaikan. Saya doakan semua dapat kembali ke sini. Dapat datang kembali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Terima kasih banyak burung hantu. Terima kasih sesuai sangat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Ya Yuza. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. InsyaAllah baik kawan-kawanku. Rakan kita berada di Mekah. Sedang menuju ke Baitullah. Allahu Akbar. Salam kepada Baitullah. Hanya 3 perkara di dunia yang dilihat terus dapat pahala. Tak cakap apa-apa pun terus dapat pahala. Antaranya melihat Kaabah. Lihatlah Kaabah kawanku. Lihatlah Kaabah. Puas-puas. Lihatlah. Semoga tidak menjadi penglihatan yang terakhir dalam riwayat hidup kita melihat Kaabah. Cara real. Bukan alam maya. Bukan di TikTok. Bukan. Tapi berhadapan. Berhadapan. Bayangkan dapat solat di Mekah. Barisan pertama di seluruh dunia. Bayangkan seluruh dunia. Solat di Mekah. Duduk barisan pertama. Menghadap Kaabah. Cantik. Siapa yang boleh dapat di situ cantik. Siapa yang tak pernah dapat, cuba dapat. Coba dapat minta izin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Angkatlah kami ya Allah untuk menghadap Baitullah ya Allah, menunaikan umrah ataupun haji. Dan angkatlah kami, berilah peluang kepada kami untuk kucup Hajatul Aswad. Satu-satunya batu daripada syurga ya Allah. Dan yang hebatnya kucup Hajatul Aswad ini walaupun berjuta orang sekali kucup hanya 1 orang saja dapat. Di dunia pun kita dapat. Dan ya Allah, permudahkanlah kami, angkatlah kami ya Allah menghadap Baitullah, menunaikan solat fardu atau solat sunat, solat fardu di barisan pertama, di hadapan sekali. Tak ada orang lain dah. Depan kita itu Baitullah. Coba. Hebat. Depan kita Baitullah. Baitullah. Kalau di masjid depan kita dinding. Tapi kita boleh dapat barisan pertama di masjid.
Tapi kita boleh lebih afdal mendapat barisan pertama di Baitullah. Allahu Akbar. Bayangkan kita berada di circle bulat. Circle bulat. Sebenarnya kita ni keliling bulat. Tapi oleh kerana dia terlampau jauh, dia jadi lurus saja. Sebab terlampau besar. Dunia terlampau besar, jadi lurus barisan tempat solat untuk menghadap Baitullah. Sebenarnya dia bulat. Bulat. Dia tak boleh luruskan sah. Tak boleh. Di Kaabah tak boleh kata luruskan sah. Tak boleh. Sebab dia bulat. Nak lurus macam mana? Tak boleh. Tempat kita ni boleh lah cakap lurus. Luruskan sah boleh lah tu Imam cakap. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allah kabulkan. Abang Haji takbir. Takbir, kabulkan semua Ina. Takbir. Allah itu akbar. Akbar tu memang akbar. Akbarin. Akbar. 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 Jangan, terima kasih. Haji belum baca Al-Fatihah. Wow, betul juga. Okey, kita baca Al-Fatihah dulu. Kita sedekahkan pahala Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kamu. Tolong ingatkan, seronok sangat pagi ni. Agak lewat sikit mula pun. Mula. Kita niatkan pahala Al-Fatihah yang kita akan baca sekejap lagi bersama-sama. Kita sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedekah kepada semua rasul-rasul, 25 rasul. Kita sedekah kepada semua nabi-nabi, 140,000 nabi. Dan kepada kedua ibu bapa kita, keluarga kita, sahabat handai, guru-guru kita, diri kita sendiri, isteri atau suami, anak-anak kita, dan kepada muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, manis sungguh. Seronok, manis sungguh. Doakan saya juga Tuan Haji. Amin. Semoga saya bertemu jodoh dengan yang membawa ke syurga Allah. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Oh, kenapa ni? Ui. Ui. Kejap. Aduh. Dapat dah. Salah tekan. Salah tekan. Okey. Doakan saya Tuan Haji, semoga saya bertemu jodoh. Amin. Dengan yang boleh membawa ke syurga. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. No. InsyaAllah. Banyak buat tahajud. No. InsyaAllah. InsyaAllah. Thank you Cici. Cici kerja kuat sama. Masuk dia terus kerja kuat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dari. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari Saputra. Terima kasih Saputra kerana sudi hadir. Good of the day bersama dengan tu. Kita keturunan orang baik-baik. Kita keturunan Nabi-Nabi. Hebat. Keturunan Nabi Adam AS. Itulah Toki kita. Haji Mat, say you like. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Kau berada hari ini. Sembang pagi bersama dengan tu. Bersama dengan tu. Dari Kota Baru. Tajuk kita hari ini. Kita keturunan Nabi Adam AS. Kita orang baik-baik. Orang baik-baik. Ada cerita yang cukup menarik apabila Nabi Adam AS dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua malaikat semuanya tunduk kepada Nabi Adam AS kecuali iblis. Iblis kecuali iblis. Banyak cerita mengenai Nabi Adam AS. Kita bawa cerita kepada kebaikan. Kita ni berasal daripada orang baik-baik. Jadi apabila kita berdasar kepada orang baik-baik, nak roti ke? Tak nak. Kamu ya, Rahman. Terima kasih Abdul Rahman. Assalamualaikum, selamat pagi Tok Mat. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bersama ilmu. Amin. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Ya Amin. Ya Amin. Terima kasih. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Terima kasih banyak. Kita anak cucu Nabi Adam dan Hawa. Tapi kenapa kita berkelakuan tak baik? Itu yang masalahnya. Masalah kencang tirana. Kencan tirana.
Oh, kita orang baik-baik. Ya, kita orang baik-baik. Keturunan baik-baik. Jangan salahkan keturunan kita. Kalau yang tak baik itu kita. Kita. Habis tu ada orang tak baik tu. Dia tak baik. Kita baik. Kita baik. Kita keturunan baik-baik. Benih baik-baik. Kita daripada syurga. InsyaAllah kita nak balik ke syurga. Nabi Adam tak pernah masuk neraka. Dia syurga. Nabi Adam ada kesalahan sedikit. Dibuang dari syurga. Dibuang dari syurga. Tapi dia datang ke bumi. Ke bumi. Dia bukan masuk neraka. Tak ada. Ke bumi. Kerana Nabi Adam turun ke bumi lah. Kita ada. Kerana Nabi Adam keluar daripada syurga lah. Maka kita ada di bumi. Kalau tidak, kita tak ada. Kita tak ada. Tapi, adakah kita nak kembali ke syurga? Atau kita nak balik ke neraka? Jadi, apabila nak come back. Nak kembali itu, kita ada dua pilihan. Syurga atau neraka. Nabi Adam balik semula ke syurga. Kita. Takkan kita tak nak ikut. Kena ikutlah. Kena ikut. So, macam mana nak ikut tu? Buat baiklah. Berbuat baik. Sentiasa bersangka baik. Berbuat baik. Berbuat baik. Baik. Kita kena sentiasa baik. Jadilah dirimu, isi hidupmu dengan orang yang baik-baik. Dan jangan terlalu besar kepala. Jangan terlalu besar kepala. Jadilah diri kita dengan diri kita. Di kalangan orang baik-baik. Maka kita akan jadi baik. Perkongsian ilmu yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Ada orang mengaku saya ni sial lah, tak baik. Siapa kata kau sial? Tak baik. Kau baik. Kau baik. Yang tak baik tu kau. Ubahkanlah. Kita daripada baik. Siapa kata? Siapa kata? Jadi kita kena buat yang baik-baik. Lakukan yang baik-baik. Adam dan Hawa diturun ke bumi. Ni Atuk nak pendekkan cerita ni. Atuk nak baca sikit ni. Macam mana Adam dan Hawa diturun ke bumi sehingga kita ada sekarang. Kalau tidak, kita tak ada. Assalamualaikum Ji. Abang Muhammad. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Kita semua baik. Kena godaan syaitan. Semenjak dulu lagi. Dah macam kan. Godaan syaitan. Godaan syaitan. Daripada dulu lagi. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampunkan perbuatan yang mereka telah lakukan. Allah telah menerima taubat Nabi Adam. Hal ini demikian telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih di kalangan mereka berdua. Peringatan mengenai iblis sehingga terjemuh menjadi mangsa pujukan dan rayuan yang manis. Pujukan iblis ni rayuan dia manis. Pujukan lemah lembut. Adam dan Hawa merasa tenteram kembali setelah menerima pengampunan Allah dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi. Kesan Nabi Adam ni dia hanya tertipu sekali saja. Bukan 2-3 kali. Bukan 2-3 kali. Maka turunlah kamu ke bumi. Allah telah menentukan dalam takdir bahawa bumi penuh dengan kekayaan untuk diterokai. Bumi dicipta oleh Allah SWT penuh kekayaan untuk diterokai. Allah berfirman, turunlah kamu ke bumi. Sebahagian daripada kamu menjadi musuh. Dan sebahagian lagi akan dapat tinggal, tetap dan hidup di sana. Sampai waktu yang telah ditetapkan. Ada yang baik. Apabila Nabi Adam diturun, itu Allah telah berfirman. Ada yang tak baik, ada yang baik. Dan kita berada di bumi. Waktu ditetapkan ini, mana mengikut umur masing-masing. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi. Adam dan Hawa tu macam mana kita tercipta asal. Apabila berlaku Hawa dan Adam diturunkan ke bumi, cara hidup yang jauh berlainan dengan hidup di syurga yang pernah dialami. Mana hidup di bumi ni jauh berbeza dengan di syurga. Nabi Adam telah pun hidup selesa mewah di syurga. Apabila diturunkan di bumi, dia mulai terasa sangat. Terima kasih Cici. Terima kasih. Thank you semua. Terasa sangat. Turun ada ke bumi dan tidak akan berulang kembali. Mereka harus menempuh hidup dunia yang fana ini dengan suka duka dan akan menurunkan umat manusia beraneka ragam. Mana Nabi Adam ini akan menurunkan umat manusia beraneka ragam sifat serta tabiat. Mereka yang berbeza serta warna kulit dan kecerdasan otaknya. Mana mereka, ini dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka berbeza-beza warna kulit dan berbeza-beza kecerdasan otak berbeza-beza.
Umat manusia akan hidup berkelompok dan menjadi suku-suku serta bangsa-bangsa. Yang mana salah satu akan menjadi musuh yang lain. Bunuh-membunuh, enaya-menenaya dan tindas-menindas. Sehingga Allah mengutuskan nabi-nabinya, nabi-nabi dan rasul-rasul untuk memimpin hamba-hambanya ke jalan yang lurus dan jalan yang penuh damai. Kasih sayang di antara sama manusia untuk menuju ke jalan redha daripada Allah SWT dan manusia di dunia dan akhirat. Itulah kehadirannya Adam. Memang Allah dah cerita dah. Kita akan berbagai bangsa, berbagai ragam kulit, warna kulit, kecerdasan yang berbeza. Abang Ina keluar dulu. Saya hal kerja kilang sikit. Silakan. Terima kasih. Jadi gambaran. Jadi kita tak payah pelik lah. Kita ada keturunan yang agak putih-putih, agak hitam-hitam, kelabu asap, sawo matang, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang mata sepet, ada hidung sepet, hidung mancung, ada rambut keriting, ada rambut lurus, macam-macam ada. Itu semua bila Nabi Adam diturun ke muka bumi. Semua itu telah pun dijelaskan. Tapi Nabi Adam dia rasa sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berbeza sangat dengan apa yang ada di syurga. Nabi Adam ni dia diajar oleh malaikat semua perkara. Semua perkara dia ajar. Sebab di syurga dia niat je. Terus sampai semua sekali. Tapi apabila dia di dunia dia diajar. Diajar makan, diajar menanam, diajar bercucuk tanam, semua diajar. Diajar bela binatang, semua diajar. Diajar. Malaikat yang ajar. Oh, hebat. Maknanya Allah telah mencerdikkan Nabi Adam ini dengan ilmu-ilmu yang berbagai-bagai. Jadi kita menerima ilmu ini adalah daripada keturunan Nabi Adam. Adam AS. Jadi kita orang baik-baik. Kita orang rajin-rajin. Nabi Adam dulu rajin. Memang rajin. Jadi kalau yang malas itu kita. Yang malas itu kita. Itulah. Orang baik selalu memaafkan. Mereka menutup mata terhadap kesalahan orang lain. Kejap. Belum lagi. Ambil yang ni lah. Ambil tab. Ambil. Adik duduk sana ya. Adik sini. Okey, ni ada tab. Thanks ni. Kau update hari ini. Sembang pagi bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Sambil layan cucu. Ikat roti dulu. Roti dia. Dia seledak ke mana? Jadi apabila air tak cerita lagi. Ini hari ni minuman Atuk pagi ni. Siapa boleh teka minuman apa pagi ni? Herba apa pagi ni? Sedap, try. Siapa boleh teka? Serai yang dipotong. Ambil satu batang serai, potong. Dia potong jadi bulat lah serai kan. Bulat tu. Macam ring. Potong, masukkan madu, air panas. Sedap. Seronok. Ini untuk... Selas sikit. Okey. Tiba-tiba jadi kuat. Lain macam. Tiba-tiba kuat. Gila tak ya? Okey. Tak ada seledak. Slow sikit. Tak ada seledak. Adik slow dah. Lepas tu tiba-tiba kuat. Slow kat game tu. Madu, serai, air panas. Cantik. Madu, serai, air panas. Madu, serai, air panas. Alhamdulillah. Seronok. Seronok. Madu, serai, air panas. Tapi Atuk tidak rebuslah serai. Kalau nak mujarab sebenarnya kena rebus. Ambil air rebusan tu. Tapi Atuk buat simple je. Masukkan air panas. Potong serai. Masuk air panas. Air betul-betul panas lah. Air panas. Kemudian madu. 1 sudu. Madu. Ya, Queen. Assalamualaikum. Selamat pagi. Slow sikit. Kau update day kita hari ini. Tajuk kita hari ini ialah kita semua ni keturunan orang baik-baik.
Orang baik-baik. Dia janganlah ada juga suami atau isteri, engkau ni menurun siapa? Ni bapak engkau punya perangai ni. Jangan sebut macam tu. Jangan sebut. Tak boleh. Tak boleh sebab keturunan kita orang baik-baik. Oi, slow sikit. Ya, apa? Ada sepak motor. Slow sikit. Tak payah nak cakap ni. Orang baik selalu memaafkan dan menutup mata terhadap kesalahan orang lain. Itulah orang baik. Siapa orang baik? Kalau nak jadi orang baik, kita kena selalu. Oi, slow sikit. Kuatnya lawan Tok Ayah. Pergi duduk sana, dekat TV sana. Adik pergi sana. Dah seledar. Kuat lagi tu. Kuat lagi tu. Oi, mulut dia pula kuat. Suara kat luar kuatnya. Slow lah sikit. Seledar. Okey, slow dah. Ya, Derry Saputra, terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama Atuk Aini. Kita terdiri orang baik-baik. Orang baik itu baik kerana mereka menjadi bijaksana. Melalui apa yang mereka gagah. Orang yang baik itu, apabila dia sedih, dia kecewa, apabila dia rasa down, dia akan menjadi orang yang baik. Kerana dia ada pengalaman hasil daripada kegagalan itu. Wow, cantik juga. Orang baik biasa mengeluarkan dari 1000 masalah dengan pesona dan kebaikan. Orang yang baik ini ialah orang yang berjaya keluar daripada kepompong permasalahan. Itulah orang yang baik. Orang yang baik. Atuk cuba baca quote of the day hari ini. Kita ini keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, keturunan orang baik-baik. Dan yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susu galurnya sampai kepada Nabi Adam. Sampai kepada Nabi Adam. Hebat. Jadi kita ni keturunan yang baik-baik. Ada riwayat yang mengatakan kita ni keturunan sebelah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain. Ada keturunan anak-anak cucu Sayyidina Husain. Selepas daripada peristiwa Karbala itu mereka berpindah ke Yaman. Jadi sebab itu kita banyak pendakwah daripada Yaman. Tuan, saya pun nak jadi baik. Life kena move on. Of course. Syaruz. Kita sentiasa asal baik. Jadi kalau kita jadi baik itu memang patut pun. Sebab kita asal baik. Yang tak baik itu adalah kita yang buat. Kita buat. Life kena move on. Cantik. Jadi baik. Amal makruf nahi munkar. Buat yang baik, tinggal yang tak baik. Maka baiklah kita. Bukan susah pun nak jadi baik. Kawan-kawan jom. Tab haji kejar 10K. Oi, terima kasih. Terima kasih. Kau update day hari ini. Sembang-sembang hari ini. Seri Hasan. Orang baik itu, dia tak banyak bercakap. Kan tu? Dia banyak memerhati. Memerhati itu mendengar. Orang yang banyak mendengar daripada bercakap, itulah orang baik. Dan dia paling kurang melakukan kesilapan. Be a good listener. Jadilah seorang pendengar yang baik. Kalau isteri yang berletak, suami kena jadi pendengar yang baik. Kalau kawan-kawan kita yang kuat berletak, kita jadi pendengar yang baik. Kalau dua-dua berletak, tak ada orang nak dengar. InsyaAllah moga kita semua menjadi murid yang baik. Menjadi orang yang baik-baik. Amin. Amin. Nordliza, terima kasih. Baik, orang yang sabar. Orang yang sabar. Walau bagaimanapun, dalam hidup kita ini, kita perlu bimbingan daripada Allah SWT. Kita tidak akan jadi baik sebaik-baiknya tanpa bimbingan dan hidayah daripada Allah SWT. Ini yang kita kena minta dengan Allah. Dan minta, Ya Allah, bimbingkanlah kami. Bimbing, Ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, dokonglah kami. Ya Allah, anjakkanlah kami. Kena minta dengan Allah. Dia tidak akan jadi baik. Kalau Allah tak izinkan, kita tak jadi baik. Allah tak izinkan. Kenapa Allah tak izinkan? Kau banyak dosa lah. Kau banyak dosa, maka kau akan jadi malas beribadat. Sebab itu selepas solat, di antara amalan yang perlu kita selalu minta dengan Allah supaya membimbing kita menjadi orang yang sentiasa bersyukur. Ramai orang bila mendapat rezeki tak bersyukur. Dia kata ini kerja kuat aku. Tak boleh. Tak betul. Tak betul. Itu semua dengan izin Allah SWT. Tak betul. Tak betul. Pertama bersyukur. Kemudian kita minta dengan Allah supaya kita rajin beribadat. Itu pun kita nak minta. Kena minta. Ya Allah. Ya Allah, bimbinglah aku. Bimbinglah kami.
semoga rajin beribadat. Kena minta dengan Allah. Kita kena minta. Kita kena minta. Ya Allah, ya Tuhanku, ringankanlah untuk aku beribadat. Kita kena minta. Dia tak boleh tak minta. Kita kena minta. Wah, itu penting kepada kita. Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggungjawab. Orang yang baik, kalau tak ada undang-undang pun tak apa. Sebab dia tahu no entry itu bahaya. Jalan sahaja. Orang yang baik, dia bukan takut kepada undang-undang. Tapi dia patuh kepada peraturan. Dia patuh kepada berbahaya jika dia masuk no entry. Tapi ada yang masuk juga. Ada tanda langgar undang-undang, ada juga. Sebab itu orang tak baik lah. Ya Allah, kurniakan aku terus bertawakal dan taubat kepadamu. Amin. Itu kamu. Sentiasa kena minta. Bimbingan daripada Allah kena minta. Sebab tu kita kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atuk selalu sebut. Engkaulah kami sembah, engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus kita. Jalan yang baik-baik. Kalau nak jadi baik, tapi susah nak sabar. Saya cepat marah. Macam mana tu Tuan? Tolong nasihatkan. Untuk mengawal marah, ada beberapa step. Pertamanya, kalau kita nak marah, sedang berdiri, sila duduk. Kalau duduk, sila baring. Kalau di rumah lah. Jangan, kalau di office tak boleh lah baring. Baring, sila baring. Yang step yang kedua ialah pergi ambil wuduk. Nak marah, pergi ambil wuduk. Terutama orang panas barang. Pergi ambil wuduk. Ambil wuduk tu kena ambil betul-betul. Betul-betul. Kita ambil betul-betul. Terutama masa basuh muka. Basuh muka, basuh kedua tangan sampai ke siku. Ambil wuduk. Kemudian nak marah lagi. Solat sunat. Solat sunat 2 rakaat. 2 rakaat. Nak marah lagi selepas solat sunat. Zikir. Zikir. Astaghfirullah 100 kali. Berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 100 kali. Dan bertahlil. La ilaha illallah 100 kali. Nak marah lagi. Baca Yasin. Baca Yasin. Baca surah Yasin. Nak marah lagi. Baca ayat kursi. Ayat kursi. InsyaAllah sejuk lah tu. Berat sangat ke nak marah ni? Berat sangat ke? Tak marah insyaAllah. Terus. Buat macam tu. Kemudian mulut sentiasa berzikir. Astaghfirullah. Mulut sentiasa berzikir. Subhanallah. Maha suci Allah. Dan selalu beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Itulah perkara-perkara yang kita perlu lakukan. Selamat pagi tu. Pagi. Peaceful. Wow. Peaceful. Yeah. Peaceful. Peaceful. Amin. Amin. Syarus. Penang kita. Amin. Amin. Selamat pagi tu. Pagi. Morning. Morning. Peaceful. Memang peaceful. Every day is new day for us. Queen. Allahumma salli ala. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa la ibadika. Allahumma inni ala zikrika. Bersyukurlah. Ya Allah. Supaya membuka hati kita supaya bersyukur. Berzikir. Zikrika. Ya Allah. Bimbinglah kami supaya sentiasa berzikir. Syukrika. Sentiasa bersyukur. Wa ala ibadika. Sentiasa beribadat kepadamu ya Allah. Cantik. Cantik Queen. Itulah amalan-amalan yang kita perlukan bimbingan daripada Allah SWT. Bimbingan daripada Allah. Mana orang sentiasa berzikir, bersyukur dan beribadah. Berzikir, zikirka, syukrika, ibadatika. Tiga tu yang penting. Wah, cantik. Atuk sebut je, dia terus boleh cantik. Cici, terima kasih. Pagi, thank you hadir Peaceful. Thank you rakan-rakan kita kerana sudi bersama dengan Atuk pada pagi ini. Sembang-sembang pagi bersama Atuk kita keturunan Nabi Adam AS. Keturunan baik. Jadi, tak ada sebab kita tak boleh jadi baik. Tak ada sebab kita tak nak jadi baik. Tak ada sebab. Tak ada sebab. Ya Nur, Alhamdulillah syukur kita. Kebanyakan itu semua rezeki dari Allah. Jom, jangan sekali-kali merungut. Benar sekali. Rezeki yang kita dapat itulah yang sesuai dengan kita. Ada orang mendapat rezeki 2,000 sebulan sudah cukup. Ada orang mendapat rezeki 1,000 sebulan sudah cukup. Ada orang mendapat rezeki 1,000,000 sebulan sudah cukup. Sebab yang penting bukan jumlahnya, tetapi barakahnya. Queen, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam Tuan Abah. Kita keturunan Nabi Adam AS, berarti keturunan orang baik-baik Tuan Abah. Ulas sikit Tuan Abah. Kita keturunan orang baik-baik.
Wah, jadi yang tak baik tu kita. Keturunan, jangan salah keturunan, jangan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Syarul. Banyakkan solat sunat. Syarul, geng kita ini ialah geng solat sunat duha. Bagi orang yang cepat pemarah apa semua, cuba perbanyakkan solat sunat. Solat wajib dah buat cantik di awal waktu. Berjemaah cantik. Rengankan kaki ke masjid cantik. Buatlah solat qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah, solat qobliyah ba'diyah itu akan menampung supaya kita akan menjadi lemah lembut lebih baik. Terima kasih. Jangan lupa. Dan yang paling penting sekali, Syaris, ialah bangunlah solat tahajud 2/3 malam. Bangun solat tahajud. Bagi orang yang belum pernah bangun solat tahajud, Atuk sarankan supaya bangunlah walaupun sekali solat tahajud. Engkau akan merasai sesuatu yang luar biasa. Tapi apa pagi ni? Topik pagi ni ialah kita keturunan orang baik-baik. Kita keturunan Nabi Adam AS. Tok Ki kita Nabi bro. Nabi. So yang jahat tu siapa bro? Yang jahat tu bukan keturunan. Maknanya tak ada sebab kita tak boleh jadi baik. Tak ada sebab kita tak mahu jadi baik. Tak ada sebab kita keturunan Nabi Adam AS. Kita kena percaya tu. Jangan duk percaya teori Darwin. Jadi beruk lah apalah. Kalau tak percaya rukuk imam tu habislah. Habislah kau. Syirik bro. Syirik bro. Syukur apa yang ada dan apa yang tiada. Amin. Kadang-kadang yang tiada itu lebih baik tiada daripada ada. Kadang-kadang yang ada itu lebih baik ada daripada tiada. Tapi yang tiada pun lebih baik tiada daripada ada. Tu. Saya teringin nak pergi umrah. Amin. Tapi belum ada rezeki. Doakan saya. Doakan saya. InsyaAllah amin. Semoga peaceful. Dapat mengerjakan umrah. Dapat panggilan ilahi. Berdoa. Setiap kali selepas solat. Ataupun dalam semasa sujud dalam solat. Berdoa. Ya Allah. Aku inginkan nak umrah. Duit tak ada lagi ya Allah. Tak apa. Duit akan disediakan oleh Allah SWT untuk kamu. Yang penting niat kamu. Doa kamu dan niat kamu. Itu je perlu kamu buat. Duit di mana tu? Nanti Allah akan bagi. Sampailah nanti. Adalah masanya. Betul Atuk cakap ni. Bukan main-main. Terutama peaceful solat tahajud. Solat tahajud fokus kepada supaya Allah angkat kita untuk menaikkan umrah. Di sini pun rakan-rakan kita yang pergi umrah tak ada duit pun. Tiba-tiba aja. Tapi niat dia pasal berdoa. Ya Allah aku nak menaikkan umrah. Tiba-tiba kawan dia ajak mari. Jom kita pergi buat umrah. Itu komo tu kawan kau. Dapat buat umrah. Tak ada duit pun dia. Dan ramai kawan-kawan macam tu. Tapi dia pasal niat. Dia berdoa. Memohon dengan Allah SWT. 3 penting kalau 4 lebih baik. 3 penting kalau 4 lebih baik. Lain macam. 3 penting kalau 4 lebih baik. Ada orang rezeki isteri-isteri yang baik. Kejayaan suami kerana ada isteri di belakang. Ada 1. Kalau ada 4 isteri, jadi banyaklah dia dapat. Itu teori lah. Boleh lah. Iman tak dapat diwarisi. Amin. Iman tak boleh diwarisi. Amin. Thank you semua yang sudah hadir. Di live Atuk. Bantu typing semua. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu. Amin. Thank you Cici. Thank you. Jangan salahkan keturunan. Jangan salahkan keturunan. Salahkan kita. Amin. Hebat tu Abah. Benar sekali. Terima kasih. Kerana kita ikut nafsu sarakah. Itulah bahaya kita tu. Terima kasih Cici. Terima kasih semua. Assalamualaikum tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu. Sahabat syurga amin. Pinky Agustus. Pinky Agustus. Tajuk kita hari ini, kita keturunan orang baik-baik. Jadi apabila kita keturunan orang baik-baik, maka tidak susah kepada kita untuk beribadat. Seperti mana Rasulullah beribadat. Sebab Rasulullah juga keturunan daripada Nabi Adam. Samalah keturunan kita pun daripada Nabi Adam. Jadi kita sama-sama Toki. Toki Rasulullah Nabi Adam. Toki kita pun Nabi Adam. Jadi apa yang Rasulullah buat, maka kita pun boleh buat. Tak ada masalah. Kalau Rasulullah tahajud, kita tahajud. Kalau Rasulullah sedekah, kita sedekah. Kalau Rasulullah puasa, kita puasa. Kalau Rasulullah duha, kita solat duha. Kalau Rasulullah zikir, kita zikir. Kalau Rasulullah tahlil, kita tahlil. Kalau Rasulullah baca Quran, kita baca Quran. Kalau Rasulullah jadi pekerti yang terbaik, kita jadi pekerti yang terbaik. Sekarang yang boleh lah. Sebab contoh pekerti yang terbaik di atas muka bumi ialah Rasulullah SAW. Amin. Terima kasih. Ya Allah tu tak abah. Ya Allah sangat wan. Ya Allah. Hidup tak perlu kaya. Cukup dengan kehidupan sederhana. Ini yang susahnya. Kita ni terbawa-bawa dengan ukuran dunia. Kena duit banyak, baru bahagia. Itu ukuran dunia. Kena kaya,
baru bahagia. Itu ukuran dunia. Sebab itulah orang kejar siang malam cari duit. Sebab apa? Untuk bahagia. Dengan cara mana? Bila ada duit banyak, maka bahagia. Betul ke macam tu? Betul ke? Adakah kebahagiaan itu boleh dijamin dengan duit yang banyak? Ramai yang litapukan. Bill Gates pun, orang paling kaya pun, hancur rumah tangga dia. Hancur. Jadi apa sebenarnya? Yang sebenarnya, hidup tak perlu kaya. Cukup dengan hidup sederhana. Kalau sederhana, happy tak? Salam ayah. Waalaikumsalam. Playboy. Boy. Terima kasih. Terima kasih, Pinky. Terima kasih. Terima kasih, Liza. Betul. Terima kasih, Disimat. Terima kasih. Alhamdulillah tu. Complete Monday. Tas malam. Alhamdulillah. Hari Khamis pula. Pinky hari Khamis. Hari Khamis. Kita cucu cicit Rasulullah. Betul. Kita cucu cicit Rasulullah. Kita cucu cicit Rasulullah. Kalau dakwah daripada Rasulullah tak sampai ke kita, kita bukan Islam tau. Bermakna dakwah sudah sampai kepada kita. Berarti kita keturunan mereka. Keturunan mereka. Dakwah sudah sampai kepada kita. Walaupun daripada 1400 tahun dahulu. Alhamdulillah. Kita sampai. Daripada jalur Saidina Hussein yang anak cucu dia berpindah ke Yaman. Dan Yaman ni berada di semenanjung Arab. Jadi dia berlayar ke Asia Tenggara. Itulah. Kita keturunan baik-baik. Yang tak baik tu engkau. Khalijah. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya ada ya orang tak baik. Itu perangai dia. Alhamdulillah syukur diberikan kesempatan dengan izinnya you. Amin. Pinky. Amin. Wan. Amin. Terima kasih. Road to complete Tuesday task. InsyaAllah. Cici. Pinky. Wan. Selasa hari Khamis ya. Kita cuba konsistenkan puasa Isnin Khamis. Mana yang boleh lah. Yang tak boleh tu tak apalah. Cici kalau Isnin dia solat pun tak buat. Isnin dia tak boleh kan? Betul. Agaknya tu mungkin tak betul. Kau dia hari ini sembang-sembang pagi bersama dengan Tok dari Kota Baru. Orang baik tidak harus mengatakan bahawa mereka adalah orang baik. Mereka menunjukkannya. Orang baik yang tidak akan cakap saya orang baik. Tetapi perbuatannya itu kita dapat lihat. Dia orang baik. Dia orang baik. Tidur diri dulu tu. Tidur diri dulu. Tidur diri. Yang baik kita ikut. Yang tak baik kita tinggalkan. Yang baik kita ikut. Itu di bawah amal ma'ruf nahi munkar. Yang baik kita buat. Yang tak baik kita tinggalkan. Itulah orang baik. Orang baik dia tak perlu cakap. Aku orang baik lah. Tak perlu cakap. Tapi dengan perbuatannya kita dapat tahu dia tu orang baik ataupun sebaliknya. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Tok Cop of the Day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok. Bersama dengan Tok, kita keturunan orang baik-baik. Jangan bagi alasan. Kenapa kita jadi tak baik? Jangan. Saya selalu merasa jika anda ingin sukses, pastikan anda mendapat orang yang baik. Untuk kita jadi sukses, pastikan orang di sekeliling kita orang yang baik. InsyaAllah kita jadi sukses. Ada orang untuk berusaha untuk berjaya. Tetapi orang sekelilingnya tidak orang yang baik. Maka menyebabkan dia terbantuk. Jadi kita kalau untuk berjaya, biarlah orang di sekeliling kita itu orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik. InsyaAllah kita akan dapat sukses dalam hidup kita. Dalam hidup kita kena sukses. Jadi kawan itu adalah kita. Tok selalu kata kalau kita berkawan dengan kaki masjid, insya-Allah satu hari kita juga ringan kaki menuju ke masjid. Sebab apa? Sebab tiap-tiap hari kita duduk dengar dia cerita soal masjid. Masjid. Semalam ada cerita. Cucu saya 2 orang. Abang dengan adik. Selepas solat. Zuhur semalam. Abang kata Allah. Abang kata Allah ada. Solat betul-betul. Allah nampak. Adik jawab, Allah ada di masjid lah. Adik jawab, Allah ada di masjid. Adik jawab. Abang kata, mana ada Allah masjid? Itu masjid kan rumah Allah. Allah ada di masjid lah. Lain macam adik jawab. Adik jawab begitu. Allah ada di masjid. Tengok tu. Budak-budak ni kan. Kalau kita kata itu rumah Allah. Berarti Allah ada di masjid lah. Abang kata tak ada. Tak ada.
Tak bergaduh lah. Tapi bertegar je. Mana ada kat syurga? Allah mana ada kat syurga? Abang kata Allah ada di syurga. Syurga tu ciptaan Allah. Allah yang cipta syurga. Allah tu besar. Bukan senang nak jelaskan. Nak jelaskan sifat-sifat Allah kepada budak-budak ni. Jangan main. Baik atau buruk seorang itu kita boleh nampak dari segi tingkah laku manusia. Benar. Bagaimana kita melihat pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah hanya dengan pekertinya sahaja dia telah menarik minat orang, menarik minat untuk orang untuk memeluk agama Islam dengan pekerti yang baik. Bagaimana satu kisah Rasulullah? Rasulullah ni dia selepas daripada solat duha, selepas solat duha dia akan berjalan pergi ke pasar. Selalu dia buat macam tu. Dia akan beli keperluan apa yang Aisyah nak, dia akan beli keperluan. Selalu ke pasar. Dia pergi lorong A, balik lorong B. Rasulullah tidak pernah pergi jalan yang sama. Tapi kalau rumah kita jalan satu, jangan pula terjun sungai. Rasulullah macam tu. Dia pergi kiri, dia balik kanan. Kalau dia pergi kanan, balik kiri. Jadi rupa-rupanya, Rasulullah setiap pagi dia pergi ke pasar, dia bertemu dengan seorang Yahudi yang buta. Orang Yahudi yang buta ini, Rasulullah ni, kali pertama Rasulullah pergi tanya dia, tanya makan belum? Dia kata belum makan. Rasulullah pergi beli makanan dan Rasulullah suap kepada Yahudi tu. Wah, Rasulullah suap kepada Yahudi. Sedangkan Yahudi ni, semasa Rasulullah sedang suap tu, dia kutuk Rasulullah. Sebab dia tak tahu sebab dia buta kan, dia tak tahu suap makanan kat mulut dia tu Rasulullah. Dia kata, oh Rasulullah tu ahli sihir. Oh Muhammad itu ahli sihir. Jangan ikut dia. Jangan rapat dengan dia. Rasulullah tak pernah bercakap. Tak pernah. Rasulullah senyap je. Rasulullah suap je. Jadi Yahudi ni duduk mengatalah kepada Rasulullah. Habis satu hari. Besok Rasulullah pergi. Setiap hari Rasulullah bagi makan tau. Bagi makan ke dia orang ni. Bagi makan. Bagi makan. Sehinggalah dipendekkan cerita. Setelah wafatnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pergi jumpa Aisyah. Aisyah tu anak dia. Tapi isteri Rasulullah. Ya Aisyah, apa lagi sunnah yang aku tak buat? Aisyah kata, ya Buya, ya ayahdaku, engkau dah buat semua yang buat. Kecuali satu lagi. Dia kata Rasulullah setiap pagi, dia pergi bagi makan kepada seorang Yahudi buta. Yahudi buta di hujung market, di hujung pasar. Dia sedang buat. Jadi, saya nak buat kamu pergilah. Saya nak apa pergi. Saya nak apa pergi dan membawa makanan. Jadi cara makan ni seolah-olah nak menyamar sebagai Rasulullah lah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ambil makanan suap. Terus Yahudi tu kata, ini bukan orang biasa ni. Ini makanan lah Sayyidina Abu Bakar kata. Ini makanan. Ini bukan orang biasa sebab orang yang selalu suap aku, makanan itu dihancurkan dulu. Roti itu Rasulullah hancurkan dulu. Dia suap yang dah lumat dah. Jadi si buta ni senang makan. Senang makan. Tidak, ini bukan orang biasa. Orang biasa. Dia selalu menyuapku. Selalu setiap pagi. Di mana dia? Di mana dia? Di situlah Abu Bakar mulai sebab. Teringatkan Rasulullah yang baru wafat. Harus sebab. So Rasulullah Sayyidina Abu Bakar bagi tahu dia sebenarnya orang yang selalu suap engkau pagi-pagi sudah pun meninggal dunia, sudah pun wafat. Menangis Yahudi tu. Dia orang baik, dia gini. Kau tahu tak siapa dia? Yahudi kata aku tak tahu siapa dia. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang kau selalu maki dia. Menangis Yahudi tu. Menangis Yahudi tu dan terus syuhada di hadapan Abu Bakar. Maknanya pekerti yang tinggi yang ditunjuk oleh Rasulullah itu telah menarik minat Yahudi meluk agama Islam. Bukan senang tahu nak tarik orang peluk agama Islam. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Tak sampai 300 orang yang peluk agama Islam. 13 tahun. Bukan senang tahu. Nak tarik orang beragama Islam memeluk agama Islam. Bukan senang. Atuk baru sekali saja. Dalam hidup Atuk ini syuhada. Orang yang bukan Islam meluk agama Islam. Kita ni seronok bercakap asal agama kerana semuanya sudah pun Islam. Ini yang bukan Islam. Atuk pegang tangan dia. Di pusat dakwah tu.
Pusat dakwah. Kawan kata, Ji, hari ini kau syahadahkan dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia syahadah, dia ikutlah apa tu kata. Alhamdulillah. Oh, rasa seram sejuk kita. Bagaimana orang bukan Islam, kita berjaya mengislamkan dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Atau baru sekali je. Nak cuba lagi tu, nak cari lagi. Tapi tak kebetulan. Selepas daripada COVID ni, alhamdulillah, di center pusat Islam Atuk itu mulai ramai orang bukan Islam. Foreigner daripada Jerman. Semalam pun kawan beritahu, oh ada Jerman datang, daripada Jepun. Dia nak mendengar mengenai Islam. Kalau pernah orang suami isteri daripada London memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam di center kita. Ui, hebat. Jadi berdakwah untuk menarik manusia yang bukan Islam memeluk agama Islam bukan mudah. Bukan senang. Kau boleh bercakap lah, suruh orang solat, itu tak susah. Sebab hati dia sudah pun beriman. Ini hati belum beriman ni. Belum beriman. Wah, Zasimah. Assalamualaikum Tu Haji, salam duha. Kelakuan baik. Ikutlah Nabi Muhammad SAW. Benar sekali. Salam duha. Duha dah siap belum? Dah siap belum? Mesti dah siap. Dia kalau dia masuk, duha dia dah siap dah. Jadi untuk menarik memeluk agama Islam ni bukan senang. Itu perlu hidayah. Kita lihat bagaimana Abu Talib dan Abdul Muttalib sampai wafat, sampai meninggal tidak memeluk agama Islam. Rasulullah telah memohon kepada Allah supaya Abu Talib memeluk agama Islam. Tidak. Dia tidak memeluk agama Islam. Tidak, jangan. Begitu juga apabila Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Berilah hidayah kepada dua pahlawan Quraisy pada masa itu, supaya memeluk agama Islam. Di antara siapa? Di antara Abu Jahal dengan Umar. Tapi Allah mengizinkan memberi hidayah kepada Umar. Umar peluk agama Islam. Abu Jahal tidak peluk agama Islam. Abu Jahal. Itulah benda tu hidayah. Hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan pekerti yang baik dapat menarik minat, dapat menawan hati orang-orang bukan Islam. Sebab itu kisah kita kisah Nabi Adam. Kenapa ada keturunan Nabi Adam yang tak baik sedangkan Nabi Adam itu orang baik-baik? Itu adalah kerana perangainya. Perangai, bukan kerana keturunan. Kau berada hari ini. Orang yang baiklah yang membuat tempat yang baik. Orang yang baiklah yang membuat tempat yang baik. Orang yang baiklah akan menjadi teman yang baik. Orang yang baiklah menjadi suami yang baik. Orang yang baiklah, orang baik mendapat anak yang baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana sirah Rasulullah? Sirah Rasulullah yang begitu banyak sekali boleh jadi pedoman dan panduan kepada kita. Orang baik-baik. Orang baik-baik. Jauh lebih mudah untuk melakukan pekerjaan yang baik ketika kamu memiliki kata-kata yang baik untuk diucapkan dan bekerja dengan orang baik-baik. Dalam berurusan seharian, lebih mudah kita melakukan kerja itu beres dengan orang baik-baik. Kerana kita hanya bercakap yang baik-baik. Dan dia juga orang baik-baik. Jadi baik ni banyak untungnya. Banyak untungnya. Jadilah orang yang baik-baik. Baik-baik. Rugilah orang yang tak menjadi orang yang baik-baik. Orang yang paling bertuah dikelilingi oleh orang yang baik-baik. Itu juga rezeki. Orang yang paling bertuah ialah orang yang dikelilingi oleh orang yang baik-baik. Termasuk parent baik-baik, family baik-baik, kawan baik-baik, jiran baik-baik, kawan tempat kerja baik-baik. Baik-baik. Itulah orang yang beruntung. Orang yang berzeki. Jadi, bagaimana nak dapat tu? Orang yang baik-baik. Kau berdoa lah. Ya Allah, ya Tuhanku. Dekatkanlah diriku dengan orang yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhanku. Datanglah kepada dekat denganku supaya orang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhanku. Berilah kepadaku kawan-kawan yang baik-baik. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadikanlah rakan-rakan sahabat di pejabat yang baik-baik. Ya Allah, kita minta yang baik-baik. Allah yang beri, insyaAllah. Amin. Amin. Jadi kita kena memohon yang baik-baik. Yang baik-baik kita kena mohon. Seseorang yang menghargai, seseorang melakukan sesuatu yang baik, juga orang yang bijak. Orang yang appreciate di atas perbuatan yang baik, sebenarnya dia tergolong di kalangan orang yang baik.
Congratulations. Wish. Wah, you are very good. Very good. You success. Orang yang baik selalu memberi kata-kata perangsang, kata-kata puji, kata-kata hebat kepada kita. Itulah orang yang baik. Orang yang baik. Kita menjadi baik. Kita menjadi baik. Minum dulu. Hari ini minum air serai campur dengan madu. Air serai campur dengan madu. Seronok minum air serai campur madu. Sembang-sembang hari ini. Dunia berada dalam kekacauan. Bukan kerana kekerasan oleh orang jahat, tapi kerana diamnya orang baik. Dunia huru-hara. Negara huru-hara. Bukan kerana perbuatan orang jahat, tetapi kerana orang baik tak bercakap. Kerana orang baik diam, maka tempat itu akan menjadi huru-hara. Sebab itulah orang baik ni dia kena aktif. Kena aktif, sentiasa bercakap, menyampaikan sesuatu yang baik. Barulah aman dunia. Sebab di dunia ini, di antara orang jahat dengan orang baik, orang baik yang ramai. Tapi orang jahat itu sedikit. Tapi dia selalu buat bising. Buat bising. Maka dia nampaklah ramai. Sebenarnya tidak ramai. Kerana orang baik itu diam. Jadi bagi sesiapa yang baik di sini, jangan diam. Maksud jangan diam itu apa? Bercakap yang baik. Mengajak solat. Mengajak puasa. Isnin Khamis. Mengajak solat duha. Mengajak solat fajar. Mengajak solat qabliyah ba'diyah. Mengajak solat. Mengajak untuk bersedekah. Jangan kedekut bersedekah. Jangan kedekut. Mengajak bersedekah. Sedekah paling mudah sekali. You tak payah buat apa. Ambil duit bagi je. Paling senang. Sedekah. Kalau nak solat susah juga. Kena ambil wuduk lah apa semua susah juga. Sedekah paling senang. Tapi itu yang paling kedekut sekali. Paling kedekut. Bila Allah menutup untuk kita melakukan sedekah, maka kita rasa susah beratnya nak sedekah. Allahu Akbar. Janganlah sampai begitu. Bila Allah tutup pintu hati kita tentang solat, maka kita rasa berat nak solat. Berat sangat nak solat. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Sebenarnya kita yang kena paksa diri kita supaya melakukan perkara yang baik-baik. Wah, perkara baik-baik bro. Perkara baik-baik. Kau update hari ini. Kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita keturunan orang baik-baik. Sudah tentunya kita boleh melakukan yang baik-baik. Pinky, apa-apa yang kita inginkan sebagai hambanya, kita terus je berdoa, minta padanya. Amin. Betul sekali Pinky. Minta dan buat. Mungkin solat duha 2 rakaat rasa penat. Tapi buat lagi besok. Buat lagi. Kamu kita dapat kemanisannya. Manisnya solat. Allahu Akbar. Sampai tak nak tinggal solat. Tak cukup 2, buat 4. Tak cukup lagi, nak buat lagi. Buat 6. Solat duha. Buat 8. Seronok lagi. Tak penat lagi. Rasa manisnya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Buat 10. Seronok lagi. Allahu Akbar. Manisnya solat hari ini. Buat sampai 12. Rasulullah buat sampai 12. Apabila sampai 12, Allah janjikan sebuah istana di syurga nanti. Amin. Lama tak join live Atuk. Sazwan. Ya, sila-silalah join. Every morning Atuk ada di sini. InsyaAllah, Alhamdulillah. Kita boleh berjumpa di sini. Ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Tak semestinya berkaitan dengan tajuk kita. We are open. Boleh tanya apa saja. Boleh tanya. Tajuk kita hari ini, kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Apa artinya? Artinya kita orang baik-baik. Jadi yang tak baik tu kita, bukan keturunan kita. Jadi rugilah orang yang tak berketurunan, orang yang tak melakukan baik-baik kerana dia ingkar kepada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Update kita hari ini. Sembang-sembang lagi, kita baca lagi update yang menarik ada di sini. Setiap kali 2 orang baik berdebat tentang prinsip, mereka berdua benar. Setiap kali orang baik berbahas, dua-duanya bercakap yang benar. Tetapi setiap kali orang baik berbahas dengan orang tak baik, maka dia tidak akan menang. Bagi sesiapa yang berbahas dengan orang yang tak baik, maka seolah-olah orang baik itu juga jadi tak baik. Jadi jangan berbahas dengan orang yang tak baik, kerana anda juga jadi tak baik. Sebab the power of tak baik itu boleh menguasai yang baik.
Elakkan. Kalau kita nampak dia ni, tak payahlah bincang dengan dia. Renggangkan diri. Elakkan diri. Jangan rapat. Tak perlu berbahas dengan orang tak cerdik lah dalam bahasa mudah. Kalau kau berbahas juga, dia akan tarik kau turun. Sama tak cerdik macam dia. Sama tak cerdik macam dia. Kita ada ATM. Allah tempat meminta. Wah, cantik ayat tu. ATM. Allah tempat meminta. Pinky, terima kasih. Allah tempat meminta. Jangan minta dengan orang lain. Tapi ada juga isteri minta dengan suami. Bang. Macam Pinky minta dengan suami. Itu biasa lah kan. Biasa. Dalai. Terima kasih Dalai. Terima kasih. Apabila dua orang berbahas, dua orang baik berbahas, maka sudah semestinya hasilnya adalah baik. Apabila dua orang jahat berbahas, maka berakhir dengan pergaduhan. Mungkin bunuh-membunuh. Jangan main. Jadi, elakkan diri berbahas dengan orang tak baik. Orang tak berjurus. Pinky, terima kasih. Terima kasih ATM. Allah tempat meminta. ATM. Allah tempat meminta. Allah tempat minta. Jom pergi ATM. Allah tempat meminta. Wah, cantik. Ketika kamu menyedari siapa orang baik dalam hidupmu, kamu sangat beruntung. Apabila kamu bersahabat dengan orang baik, maka peganglah ketat-ketat. Pegang kuat-kuat supaya dia tidak terenggang daripada kamu. Kerana kebaikannya akan terpalit kepada kamu. Dan renggangkanlah, sisihkanlah dengan orang yang tak baik. Kerana jika terus engkau mendekati orang tak baik, maka tak baiknya itu akan meresap kepada diri kamu. Wah, Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam Ya Haji. Waalaikumsalam dan semua. Waalaikumsalam. Ya Li. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Li. Apa khabar? Terima kasih Li. Dah dapat Ustaz mengajar Al-Quran? Dah dapat insya-Allah. Dah dapat lah tu. InsyaAllah dapat. Jika kita berkawan dengan orang yang baik, maka kita kena pegang. Bila kita bertemu dengan orang yang begitu baik sekali, maka peganglah kuat-kuat. Pegang, jangan lepas. Sebab kawan yang baik ini akan dibawa sampai ke syurga. Kawan yang baik ini akan mencari kita di pada mahsyar nanti. Kawan yang baik ini akan mencari kita di syurga. Mana kawan aku, Pinky? Mana kawan aku? Mana kawan aku? Tengok-tengok, duduk sebelah sana. Maka dia boleh tarik. Ya Allah, dia kawan yang baik. Dia kawan aku, Ya Allah. Masukkanlah dia dalam syurga bersama aku. Ya Queen, betul tu. Betul, terima kasih. Salam Tu Haji Asroy. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Asroy. Kebenaran, tiada yang boleh menidakkan hakikat kita. Boboiboy. Kebenaran. Boboiboy. Betul tak adik? Adik, boboiboy itu kebenaran ke? Boboiboy, kebenaran. Kebenaran. Selalu dia dengar. Atuk dia dengar lah dia pasal. Boboiboy, kebenaran. Pinky. Kebenaran. Kebenaran. Tiada yang boleh menidakkan hakikatnya. Amin. Amin. Mungkin sesuatu yang benar itu tidak semestinya menang. Tetapi dia tidak akan tewas. Wah. Kebenaran. Tidak ada orang yang lebih baik dari orang baik. Mereka dapat mengubah seluruh harimu. Mereka dapat mengubah seluruh hidupmu. Tidak ada orang yang baik selain daripada orang baik yang boleh mengubah seharian kita. Kecuali orang yang baik. Orang yang baik. Betul tu Dato' Haji. Haji Royak tu. Nasihat berguna. Amin. 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 Jangan nak pilih sahabat. Jangan pakai sabrono je. Jumpa je buat kawan. Jumpa. Tak boleh. You kena pilih. Sahabat kena pilih. Boleh jadi kawan, boleh. Touch and go. Tapi sahabat yang akrab kena pilih. Pilih yang baik-baik. Sebab kalau yang baik-baik ini, dia akan membantu kita. Paling tidak, dia tidak akan merosakkan kita. Walaupun dia tak mampu membantu. Ada juga kawan tak mampu membantu. Mungkin dia susah, mungkin dia miskin. Mungkin dia tak berapa cerdik sangat. Kan? Tapi dia tidak menyusah. Kalau kau tak boleh bantu, jangan pula kau letakkan racun. Itu yang penting kepada kita. Itu yang penting kepada kita. Kau ada day hari ini. Sembang-sembang pagi. Bersama tu. Satu hal yang saya tahu adalah bahawa kamu menang dengan orang baik-baik. Satu hal yang kita boleh tahu, apabila kita boleh menang dengan orang baik, bererti kita sudah diiktiraf sebagai orang baik. Kalau kita kalah, kita menang dengan orang jahat,
belum tentu kita baik. Kalau kita menang dengan orang baik, maka confirm kita orang baik. Wow. Ku update hari ini. Sema-sema pagi bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Kota Baru. Hari ini hari Selasa, 20 hari bulan September. 20 September. Wah. Kelantan Joong. Joong. Dah dapat tapi nak kena pergi tempat dia di Tapah Road. Oh, Tapah Road. Oh, dia tak pergi rumah ke rumah lah. Cobalah cari yang rumah ke rumah. Tapi KL ni susah. Apa ni? Di bandar ni payah sikit lah. Kalau di kampung ni ada ustaz rumah ke rumah. Rumah ke rumah. Orang baik ramai je yang nak berkawan dengan dia. Mudah sangat nak kenal orang baik-baik ni. Kan tu? Orang baik disukai oleh ramai orang. Dikerumuni. Walaupun dia tidak berharta. Tapi kita dapat lihat. Orang baik. Tapi bagi orang yang kaya. Yang ramai dikerumuni oleh orang ramai. Bercampur baik dengan tak baik tu. Tapi kalau orang baik itu hanya yang baik saja pergi mendekati orang yang baik. Wah. Ku update day hari ini. Sema-sema pagi bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Tajuk kita. Kita keturunan orang baik-baik. Nabi Adam alaihissalam. Nak apa lagi? Kau keturunan Nabi Adam. Kau nak kata apa lagi? Yang kau malah solat. Durhaka kepada ibu bapa tu apa? Yang menipu kawan apa? Yang buat maksiat tak malas solat tu apa? Sebab keturunan kau, keturunan Nabi-Nabi. Jadi perangai kau lah. Cantik Jessie Haji Rini. Wow, come on. Baru nampak. Bayan Munis. Bayan Munis. Mani dengan Sani di Bayan Munis. Mencipta. Hebat. Atuk jangka. UEFA kali ini. Piala dimenangi oleh Bayan Munis. Kerana Bayan Munis tanpa Lewinsky. Tanpa Lewinsky. Sekali berubat dengan dia di Tapah Road Perak. Cantiklah. Kalau sekali berubat. Jadi pergilah sekali berubat tu ambil masa terus. Okey. Dali. Pertama sekali dalam masa yang singkat tu Dali cuba perbetulkan Al-Fatihah. Beritahu dia, Ustaz, saya nak betulkan Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah ni kena betul. Sebab melibatkan dia solat. Melibatkan solat. Kena betul. Jadi, Dali, betulkan Al-Fatihah. Betulkan. Biar baca betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alham. Ha. Panas. Cili panas. Alham. Seronok belajar. Seronok. Dali, belajar Al-Fatihah dulu. Biar betul-betul. Bacaannya betul. Betul. Kemudian baru boleh sambung yang lain. Itu nasihat Atuk lah. Nasihat Atuk. Tahniah Dali. Atuk berdoa semoga teruskan usaha untuk membaca Al-Quran. Amin. Orang baik ada aura. Dia sendiri. Orang baik ada aura dia sendiri. Yang buat orang ramai suka dengan dia. Betul tu. Ada cara dia sendiri. Senyum semua dia. Tak pernah nampak marah. Tak pernah nampak susah. Walaupun dia ada susah. Tapi dia tak pernah tunjuk susah dia. Itu orang baik. Queen. Bagaimana orang kaya yang tak baik. Tapi ramai pengikutnya itu Tuan Haji. Itu biasalah. Kalau tempat semut pun macam tu juga. Dia pergi cari gula. Kan? Itu biasa. Orang yang ada berkepentingan. Dia pergi cari macam tu lah. Ron 97. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar Ron? Apa khabar? Ku update day kita hari ini. Kita ni keturunan yang baik-baik. Jadi tak payahlah jadi tak baik. Sebab keturunan kita baik. Kita keturunan Nabi alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Jadi keturunan baik-baik Ron. Jadi tak ada sebab kita tak jadi baik. Jangan buat alasan. Jangan kasar. Jangan. Jangan saja. Berbuat baik dan jadilah orang baik. Kerana itulah Tuhan harapkan. Orang berbuat baik dan jadi baik. Orang buat baik. Orang yang paling baik ialah orang yang buat baik kepada orang lain. Dan orang yang buat baik kepada orang lain, di syurga besok akan dihimpunkan orang yang berperangai baik ini. Di satu tempat. Satu tempat di dalam bilik. Dalam tempat ruang yang berkaca. Orang boleh lihat. Itulah orang baik-baik di tempat itu. Allah himpunkan orang baik-baik di satu tempat. Jadi, sebab itu apabila sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah orang baik? Orang baik ialah orang yang buat baik kepada orang lain. Buat baik.
Untuk mengubah dunia, kita harus baik kepada mereka yang tidak dapat membalas budi kita. Untuk mengubah dunia, kita harus buat baik kepada mereka yang tak dapat membalas budi kita. Macam Rasulullah tadi, untuk mengislamkan seorang Yahudi yang buta, yang selalu kutuk Rasulullah, maki hamu Rasulullah. Tapi Rasulullah berbuat baik dengan terus menyuap nasi, terus menyuap kuih, terus menyuap roti setiap pagi, every morning, tanpa henti. Diketakdirkan Allah SWT, dia juga memeluk agama Islam. Itulah cara berdakwah. Cara dakwah bukan semata-mata bercakap. Bukan saja panggil, hei kawan-kawan, mari meluk agama Islam. Islam bagus tau. Itu satu cara. Banyak cara lain. Sebab itu Rasulullah pada peringkat awal di Mekah, dia bukan banyak berbicara, tapi banyak melakukan pekerti yang baik. Sehingga di zaman Rasulullah terdiri daripada, dia anggap orang yang paling amin, membenar, manusia yang paling berjurus pada masa itu. Dikagumi oleh orang bukan Islam pun. Tetapi mereka tetap ingkar. Tak ingkar. Jadi cara berdakwah pada peringkat awal ialah perbuatan, perilaku, bukan dengan percakapan. Nak masuk alam agama Islam, barulah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dari segi nak menarik minat itu ialah dengan perbuatan yang baik. Khabar sakit tu, khabar sakit tu dah seminggu lebih. Allah bagi demam, hand off. Moga sakit itu penghapus dosa. Amin. Ron. Tapi ikhtiar kena buat. Jangan kata hapus dosa je. Ubat tak makan, ikhtiar tak buat. Tak boleh. InsyaAllah. Amin. Semoga sembuh cepat. Amin. Ada seorang sahabat Rasulullah. Semasa solat di masjid, dia ni selalu berada di penjuru sebelah kanan. Di hujung. Bila ditanya, kenapa kau selalu solat dengan Rasulullah sebelah di hujung? Dia kata, aku ada di hujung sebab sebelah aku tak ada lagi dinding. Dia kata, dinding, dia sedang solat. Sehingga pada satu hari, Rasulullah solat subuh. Tunggu dia, Rasulullah tahu, mana nama si Fulan ni, bagaimana? Sahabat kata tak tahu dia. Rasulullah tunggu juga sampai nak habis subuh. Tapi Rasulullah solat juga. Inilah hebatnya orang kaki masjid. Bila tak datang masjid, orang akan tanya, ke mana pergi dia tu? Mana pergi tanya. Jadi selepas solat subuh, selepas zikir apa semua, Rasulullah mengunjung ke rumah si Fulan yang selalu berada di sah belakang, di sebelah penjuru sebelah kanan. Bila sampai di rumahnya, Rasulullah memberi salam, Assalamualaikum. Jadi isterinya buka pintu, ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Dia panggil masuk. Ya Rasulullah, kabar duka. Sebenarnya si Fulan ini sudah pun meninggal dunia. Rasulullah kata, patut pun tak datang solat hari ni, sudah pun meninggal dunia. Tapi ya Rasulullah, aku ada dengar sebelum dia menutup, menghabiskan nafasnya. Dia kata, kenapa dekat? Aku tak faham ya Rasulullah. Dan dia juga kata, kenapa baru? Aku tak faham ya Rasulullah. Rasulullah senyum. Rupa-rupanya rumah dia dengan masjid 3 jam jalan kaki. 3 jam jalan kaki rumah dia dengan masjid. Pergi jalan kaki 3 jam bro. 3 jam. Merak Kayangan. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Semua selamat pagi sahabatku. Semua sekali. 3 jam pergi solat dengan Rasulullah. Dia kata, Rasulullah kata, apabila dia menyebut kenapa dekat tak jauh lagi. Sebenarnya semasa dia nak meninggal, Allah telah membuka pintu langit dan hasil daripada dia berjalan kaki 3 jam itu, maka dia mendapat ganjaran di syurga yang banyak. Kemudian Rasulullah kata, apa yang dia kata kenapa bukan yang baru? Kenapa? Sebab dia ini, si Fulan ini begitu pemurah. Apabila dia balik daripada solat, dia pakai 2 pakaian. Satu pakaian baru di dalam, pakaian yang lama di luar. Sebab berjalan kaki rumah dia 3 jam itu menyebabkan pakaian itu jadi kotor. Jadi dia pakai yang buruk di luar. Apabila nak solat di masjid, dia buka pakaian itu, pakaian lama itu, buka pakaian yang tak cantik tu, baru dia solat dengan pakaian yang baru. Setelah dia balik daripada solat, nak pulang ke rumahnya, apabila dia berjumpa dengan orang miskin apa semua, dia sedekahkan baju baru dia itu. Baju baru itu kepada orang si miskin. Jadi si Fulan ini akan terus balik dengan pakai baju yang lama.
Pakai baju yang. Jadi sebab itu dia kata kenapa baru itu selai. Tidak banyak lai. Sebab dia sudah dapat melihat Allah telah membuka pintu syurga untuknya. Untuk dia lihat di mana ditempatkannya oleh dia. Wah, itulah kisah Rasulullah dengan sahabat. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kau ada day kita hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok dari Kota Baru. Kayang, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan-kawan semua. Jadi kita ini berketurunan orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik. Yang tidak menjadi baik itu ialah kita. Dan apa yang penting kepada kita ialah kita memohon pertolongan daripada Allah SWT. Kena minta dengan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang baik-baik. Kena minta. Minta. Sebab Allah yang boleh mengubah kita menjadi orang baik-baik. Allah mengubah kita. Jangan pula kata, aku jadi jahat ni kerana Allah tak ubah aku. Woi, tak boleh kata macam tu. Tak boleh. Kerana kau banyak dosa lah, kau jadi jahat. Biasanya macam tu. Ataupun dosa kau masih belum terampun, maka kau jadi jahat. Ataupun kau seharian buat kerja jahat. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Merak kayangan. Syukur. Alhamdulillah. Tuan Haji, rumah baru saya ramai yang datang melawat. Kami baru pindah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ramai datang itulah apa ni? Yang memberi rahmat, membawa rahmat kepada. Alhamdulillah, rezeki. Alhamdulillah. Teringat kepada kunjungan para sahabat. Merak kayangan. Kena ingat. Untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat, Rasulullah mengamalkan apabila ada tamu datang ke rumah, Rasulullah tidak biarkan dia pulang tanpa makan dan minum. Tanpa makan dan minum. Rasulullah tidak akan biarkan siapa pun tamu yang datang ke rumahnya. Dia mesti hidang minuman dan makanan. Ini cara Rasulullah. Pada suatu hari ada rombongan datang ke rumah Rasulullah, mengunjung Rasulullah. Rasulullah berpaling kepada Aisyah. Ya Aisyah, ada makanan ke? Aisyah kata tak ada makanan. Kemudian Rasulullah meminta Aisyah tanya isteri-isteri yang lain. Dia ada 9 isteri. Coba tanya. Semuanya menjawab. Semua menjawab tidak ada. Tidak ada makanan di dapur. Itulah. Jadi semua isteri-isteri Rasulullah menjawab tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Rasulullah pun risau. Macam mana ni? Nak akad makanan ni? Makanan tak ada. Maka Rasulullah berdoa. Atuk tak ingat doa tu. Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Berilah makanan kepada kami, ya Allah. Kerana padamulah kami mohon. Lebih kurang gitulah. Lebih kurang. Tak berapa lama selepas itu, ada orang mari datang sedekah kambing 1 ekor. Kambing bakar 1 ekor di rumah Rasulullah. Maka semua dapat makan. Itulah hebatnya apabila kita pasal niat. Pasal niat. Jadi itulah. Pegangan, merak kayangan. Pastikan orang yang hadir mesti diberi makan dan minum. Paling kurang. Aura positif memang akan mengambilkan sahabat-sahabat untuk berwujud karamah. Amin. Fikir. Terima kasih. Fikir syukur. Alhamdulillah. Jika rumah kita dihadiri oleh orang ramai, terutama ibu bapa, terutama keluarga, kawan terdekat, maka bererti rumah kita mendapat rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Amin. Biki Agustus. Terima kasih. Baik Tuan Haji, terima kasih. Terima kasih Petua. Angkatlah apa saja apa yang ada di dapur. Angkatlah apa saja. Sama ada dia makan atau tidak, itu cerita lain. Tugas kita angkat. Sebab cara Rasulullah pula, kemana saja dia pergi, dia mesti menjamah makanan. Sama ada sedap atau tak sedap. Jadi kalau orang tu pergi rumah kita, dia minum air saja, makanan tak jamah, maka dia tidak ikut sunnah. Tidak ikut sunnah. Kalau nak ikut sunnah, orang yang datang ke rumah kita, kita menyediakan makanan dan minuman. Dan kita pergi ke rumah orang, bila orang menyediakan makanan dan minuman, kita kena sentuh walaupun sedikit. Itu sunnah. Sunnah Rasulullah. Jadi siapa yang nak bersama dengan Rasulullah pada mahsyar, ikutlah sunnah Rasulullah. Sunnah-sunnah. Simple-simple je sunnah Rasulullah. Makan tangan kanan. Pakai selipar dengan tangan kanan dulu. Itu sunnah. Buatkan semua itu. Kemudian jangan lupa merak kayangan. Sentiasa lakukan azan di rumah. Setiap waktu-waktu penting. Maghrib, Isyak dan subuh. Azan sendirilah. Sebelum solat itu, lakukan azan. Cantik. Boleh baca Al-Quran sendiri. Cantik. Ataupun kalau ada TV Android,
pasangkan baca Al-Quran di rumah. Amalkan. Amalkan bacaan ayat Al-Quran di rumah. Ada satu cerita, anak dia umur 6 tahun. 6 tahun sudah hafiz 30 juzuk. Apabila ditanya bagaimana hafiz, dia kata rumah dia tak ada benda lain kecuali baca Al-Quran. Daripada mengandung sampai ke dia umur 6 tahun, dia dengar Quran je daripada TV. Sehingga dia boleh hafiz ingat Al-Quran. Baik Tuan Haji, terima kasih. Terima kasih. Sebab kebahagiaan itu bukan terletak kepada harta dan wang. Kebahagiaan itu terletak kepada redha daripada Allah SWT. Aman rumah kita. Aman rumah kita. Rumahku, syurgaku. Apabila sebut rumahku, syurgaku, berarti tak ada syaitan dalam syurga. Ada orang salah faham. Rumahku, syurgaku. Tapi TV macam-macam ada. Rumah macam-macam ada. Tentang benda yang ada dalam syurga tak ada dalam rumah dia. Jadi bila kita bacaan Al-Quran, maka rumahku, syurgaku lah. Kalau lagu cerita Hindustan, cerita Korea, Jepun, itu bukan rumahku, syurgaku. Tak jadi. Tak parallel, orang kata. Tak parallel. Tak parallel. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Atuk doakan semoga rumah Merak Kayangan menjadi bayatul tayyibah. Rumah yang baik. Rumah yang baik, insyaAllah. Amin. Amin. Semoga jadi tempat berlindung. Dan Merak Kayangan sudah menjalankan satu tugas, iaitu menyediakan tempat perlindungan kepada isteri dan anak-anak. Mahal tu. Jadi setiap hari, setiap malam, isteri dan anak-anak berada di rumah kita, maka Merak Kayangan mendapat pahala. Merak Kayangan. Ataupun suami yang berada di rumah kita. Siapa yang menyediakan rumah itu, maka suami terus mendapat pahala. Itu tak nampak semua, kita tak perasan. Kita duk fikir buat rumah je. Rumah, bangga dengan rumah apa semua. Tapi sebenarnya buat rumah itu adalah tanggungjawab suami. Bila tanggungjawab suami, dia menjadikan rumah, suami dapat pahala. Kalau suami buatlah. Kalau isteri buat, isteri dapat pahala. Isteri dapat pahala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Quote of the day hari ini. Quote of the day kita hari ini, orang baik seperti lilin. Mereka membakar diri untuk memberi cahaya kepada orang lain. Orang baik seperti lilin. Mereka membakar diri untuk beri cahaya kepada orang lain. Jutaan wang ringgit belum tentu buatkan hati kita tenang dan tenteram. Benar sekali. Besar atau kecilnya rumah bukan menjamin kebahagiaan berada di sana. Ada rumah besar. Rumah besar sebuah istana tapi huru-hara. Ada rumah kecil tapi aman damai. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh besar kecilnya rumah. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh besar banyak sikit duit ada. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh berapa ramai kawan kita, tapi ditentukan oleh kesederhanaan. Sederhana. Itulah yang kita kena cari. Semoga memberi kebahagiaan, manfaat kepada kita semua. Amin. Quote of the day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok dari Kota Baru. Buat baik. Kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Berbuat baik, maka dia menjadi orang baik. Orang yang baik ialah orang yang berbuat baik kepada orang lain. Orang yang tak pemarah, kawal marah. Orang yang tak kedekut, kawal kedekut. Orang yang tak bakhil, kawal bakhil. Orang yang tak sombong. Itulah. Di antara perkara yang pekerti yang tak baik, yang tidak ada pada orang baik ialah pertama, pemarah. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, kedekut. Yang keempat, bakhil. Bakhil, ego. Itu semua ciri-ciri yang tak ada pada orang baik. Tak ada. Tak ada pada orang baik. Jadi kalau anda nak jadi orang baik, buang ni. Buang ego, buang bangga diri, besar diri, jealous yang melampau, dengki, khianat, kedekut, bakhil. Itu semua tak ada pada orang yang baik. Jadi kalau anda nak jadi orang yang baik, jangan buatlah benda tu semua. Jutaan wang ringgit belum tentu buatkan hati kita tenang dan tentera. Amin. Benar sekali. Seronok dia dekat saya. Ya, Norli. Ajar anak-anak hormat orang tua. Benar sekali. Ajar anak-anak hormat pada semua orang. Benar sekali. Berbuat baik makhluk tersama, termasuk haiwan. Amin.
Ada orang masuk neraka kerana menzalimi haiwan. Kalau menzalimi manusia lagi teruk lah. Menzalimi haiwan masuk neraka, bro. Jangan main. Berbuat baik kepada haiwan boleh masuk syurga. Bagaimana seorang wanita berada di padang pasir, melihat anjing yang sedang kehausan, dia mengambil sepatunya dan cebok air daripada perigi dan bagi minum kepada anjing itu. Syurga dia, syurga. Jadi orang baik senang masuk syurga. Senang. Orang jahat mudah masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Takutnya. Jadi berbuat baik itu saja berarti ihdinas siratal mustaqim. Orang yang berbaik saja berarti dia sudah menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang menuju ke syurga. Berbuat baik, jalan ke syurga. Rasulullah tidak pernah jahat. Tidak pernah buat jahat. Ada satu ketika, isteri Rasulullah cemburu. Isteri Rasulullah cemburu. Cemburu. Apabila Rasulullah pergi giliran rumah isteri yang lain, maka isteri tanya, Aisyah akan tanya, ya Rasulullah, siapakah isteri-isteri ini yang paling kau sayang? Aisyah ni kaki cemburu. Bukan macam Khadijah. Khadijah tak cemburu. Sebab itu Rasulullah tak kahwin semasa Khadijah. Semasa Aisyah ni tak boleh. Aisyah kan budak. Dia umur 18 tahun. Rasulullah meninggal 63. Berapa jauh beza umur tu. Rasulullah tanya Rasulullah. Aisyah tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa tandanya kepada isteri kita semua ni? Siapa yang kau sayang? Rasulullah senyap. Senyap, tak jawab. Tak jawab. Tapi Rasulullah bijak. Satu hari Rasulullah pergi ke rumah. Nombor 1. Dia pun bagi cincin. Ini cincin tanda sayangnya aku kepadamu. Rasulullah bagi tahu. Tapi kau jangan cerita kat orang lain. Dia pergi ke rumah nombor 2. Rasulullah bagi cincin juga. Inilah cincin tanda aku yang kau dah paling sayang. Yang ketiga, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9. Habis. Kemudian satu hari semua isteri-isteri Rasulullah ni berkumpul. Berkumpul. Maka masing-masing tersenyumlah. Kononnya dialah Allah paling sayang. Tapi rahsia. Rahsia. Sebab Rasulullah beritahu jangan buka. Siapa yang dapat cincin. Tapi apabila ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling sayang? Rasulullah kata, orang yang mendapat cincin itulah orang yang paling aku sayang. Jadi semua 9 ni senyum. Sebab semua dapat cincin. Oh, bijak Rasulullah ni. Siapa nak cikgu boleh buat. Boleh buat. Jadi Rasulullah kata siapa dapat cincin, dialah yang paling aku sayang. Jadi semua senyumlah. Sebab semua dapat cincin. Semua dapat cincin. Assalamualaikum Hisham. Assalamualaikum Haji. Mat Hansen, terima kasih. Pagi sehat sama. Sehat sama. Terima kasih banyak. Piki pun dapat cincin ke? Dapat cincin. Itulah. Itulah. Ku update kita hari ini. Kita ini keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita keturunan orang baik. Rugilah tak jadi orang baik. Rugi sangat. Rugi sangat. Allah sayang kita. Allah sayang. Abdillah. Ya Abdillah. Ya hamba Allah. Kita buat jahat pun Allah panggil Ya Abdillah. Ya Abdillah. Ya hamba Allah. Ya hamba Allah. Kita dipanggil. Bertaubatlah. Masuk syurga lah. Allah sentiasa buat. Aku buat syurga untukmu. Untuk jadi orang baik-baik. Orang baik-baik. Kau buat dosa pagi, petang kau bertaubat. Kau buat dosa petang, malam kau bertaubat. Pintu taubat sentiasa terbuka. Sayangnya Allah kepada kita. Suami isteri, anak-anak, harta semua pinjam. Apa yang ada pada di atas dunia ini semua pinjam. Sementara saja amin. Amin, semua pinjam. Saya pun nak cincin jugalah. Lain macam. Lain macam. Tak boleh pakai barang kemas sebab alergik tu. Jimat kan. Tak boleh pakai cincin, pakai yang tenaga. Pakai tenaga. Boleh lah. Jadi kita keturunan yang baik-baik. Itu kena ingat. Keturunan. Kita keturunan orang yang solehah. Kita ni keturunan orang yang solehah. Orang yang dekat dengan Allah SWT. Allah Ta'ala. Jadi rugilah orang yang tidak nak meneruskan keturunan kita orang baik-baik. Keturunan baik. Jadi kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi pastikan kita sentiasa mendekati diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.